Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani kami rakamkan di World Trade Center Kuala Lumpur. Satu kajian yang dilakukan oleh sekelompok akademia ataupun tenaga akademik di Nusa Melaya baru-baru ini, iaitu pada April hingga Ogos 2021, amat diperlukan untuk kita ketahui di mana status gejala rasuah di negara kita. Dalam kajian ini, pelbagai pendekatan dilakukan selain daripada kajian di lapangan, iaitu mendapatkan survey ataupun mendapatkan reaksi dari responden yang ditentukan, dan juga beberapa perkara yang dilakukan seperti engagement dengan pakar-pakar dan juga beberapa siri talk ataupun program yang dilakukan dalam topik-topik yang sudah pun ditentukan berkaitan dengan amalan rasuah di Malaysia, seperti rasuah dan anak muda, rasuah dan juga agama, dan juga bagaimana persepsi rasuah dan bagaimana gerakan sosial di negara kita membanteras amalan rasuah ini. Jadi untuk mendapatkan perkara yang lebih lanjut berkaitan dengan program ini ataupun kajian ini yang diberi nama Voices from the Ground, The Corruption Complex in Malaysia. Satu kajian yang dilakukan oleh tenaga akademik dari IMPUMA ataupun Institut Polisi Awam dan Pengurusan Antarabangsa Nusa Melaya yang diketuai oleh Profesor Dr. Shakila Yaakob, dan beliau bersama saya pada malam ini untuk mendapatkan pencerahan ataupun penjelasan lebih lanjut. Adakah benar amalan rasuah ataupun gejala rasuah ini sudah menjadi budaya di Malaysia? Satu statement yang agak besar, yang keras, tetapi perlu kita lihat secara lebih subjektif dan objektif hal ini, sama ada ia benar ataupun ia hanya sekadar persepsi. Jadi, Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam Nazri, khabar baik. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk membentangkan output kajian ya. Menarik. Dah lama tak bersama dengan Prof dan juga rakan-rakan di IMPUMA dan juga Jabatan Sejarah Nusa Melaya, tetapi muncul dengan satu kajian besar dan amat penting di ketika negara berada di persimpangan yang amat kritikal, di mana isu rasuah, isu pandemik dan juga isu ekonomi sedang berlegar di kalangan kita. Jadi amat signifikan kajian ini kepada negara dan juga pemegang taruh, dan kami di Esra Wani amat berbangga dengan dapatan kajian ini. Pastinya sebagai satu soalan awal saya, adakah benar apa yang dikatakan oleh kajian ini, amalan rasuah ataupun gejala rasuah sudah menjadi budaya di Malaysia? Sebagai introduksi ataupun pengenalan awal program kita pada malam ini, Prof. Okey, terima kasih Nazri. Kajian ini melihat persepsi juga ya, selain daripada cuba mendapatkan dan mengenengahkan cadangan ya. Jadi persepsi rata-rata responden dalam kajian ini yang berjumlah lebih daripada 1,113 berpandangan bahawa rasuah itu sistemik, dan ada juga yang berpandangan bahawa rasuah itu merupakan satu endemik di Malaysia, dan rata-rata responden amat bimbang dengan gejala rasuah di Malaysia buat masa ini ya. Jadi apabila kita tanya adakah rasuah itu merupakan satu budaya, telah menjadi satu budaya, kita dapati 51% ya daripada responden bersetuju mengatakan bahawa rasuah merupakan satu budaya di Malaysia, dan penerimaan ini kita lihat 55% daripada kalangan golongan muda dalam responden tersebut, dan 60% warga emas juga percaya ya bahawa rasuah merupakan satu budaya. Itu dapatan yang kami dapatlah. Dan untuk makluman Nazri ya, ini merupakan satu cara baru yang kami perkenalkan di IMPUMA, iaitu kami menggunakan platform dalam talian, menggunakan Zoom, dan mendapat sambutan menunjukkan kepada kita, sambutan yang diberikan itu menunjukkan kepada kita topik rasuah ini merupakan satu topik yang sangat penting. Dan memang setiap wacana dasar, kami panggil wacana dasar dengan 6 tema yang berbeza, 3 dalam bahasa Inggeris dan 3 dalam bahasa Melayu Malaysia.
Dan sambutan yang paling hebat ya Nazri adalah apabila kita membuat tema agama dan rasuah. Yep. Okey, di mana kita lihat responden yang paling ramai pada ketika itu ya bila kita membicarakan agama dan rasuah. Dan diikuti dengan rasuah dan generasi muda. Ini berarti bahawa tema ini sangat penting dan sedang didebatkan dalam kalangan orang awam. Dan apabila kita mengadakan wacana dasar menyentuh isu-isu ini, mendapat sambutan. Ya. Apa titik tolak tenaga akademik Usi Melayu diketuai oleh Prof. Shakila menggerakkan kajian dan juga mendapatkan dapatan dari pakar-pakar dan juga masyarakat sivil termasuk dalam siri wacana dasar ini? Apa latarnya sebenarnya? Asalnya kami ingin memperkenalkan satu platform untuk pihak kerajaan ataupun sektor awam menggunakan macam mana untuk bekerjasama. Kita nak guna whole of society approach. Kita nak perkenalkan pendekatan masyarakat dalam membentuk sesuatu polisi, dalam mendapatkan maklum balas dan feedback daripada orang ramai. Dan ini merupakan satu platform yang kami gunakan untuk mencadangkan ataupun untuk menyarankan kepada kerajaan bahawa collaborative governance itu sangat penting. Terutama sekali dalam menangani isu-isu topikal lah. Macam ni isu-isu rasuah ya. Yang kami rasa sistemik dan kami rasa sangat penting. Jadi collaborative governance ini sudah banyak diamalkan di negara-negara maju. Tapi kurang mendapat pendedahan ataupun penerimaan dalam kalangan sektor awam ataupun sektor swasta. Kerana apa dapatan kami sebenarnya membayangkan apa yang didebatkan di platform media sosial, apa yang didebatkan di peringkat kerajaan juga. Dan kalau Nazri lihat ya, penyertaan sangat bagus. Kita ada responden daripada 12 kementerian, bayangkan, 27 organisasi kerajaan dan juga syarikat berkait kerajaan, GLC, dan juga peserta daripada universiti, baik universiti awam dan universiti swasta, dan juga masyarakat sivil, badan-badan NGO, juga organisasi antarabangsa, juga pihak media. Bayangkan Nazri, semua berminat dan menyertai wacana dasar, 6 wacana dasar yang kami anjurkan ini. Ini bererti bahawa bila kita dapatkan pandangan ke semua pemegang taruh ini, kami di Impuma menganggap, tim kajian ini menganggap mereka ini semua sebagai pemegang taruh, ya, yang mempunyai peranan, yang boleh mempengaruhi dasar. Jadi mereka semua menyertai wacana dasar ini, ke-6. Kita tengok memang wakil-wakil ini datang memberi respon. Kita ada selain daripada survey yang kita buat sebelum kita jalankan wacana tersebut, kita ada ruang komen untuk mereka memberi komen dan memang aktif. Ruangan komen ini sangat aktif. Itu juga Nazri menunjukkan bahawa mereka berminat dan ingin pandangan mereka diketengahkan. Okay. Yeah. Selain daripada dapatan kajian berkaitan dengan majoriti responden yang ditemuduga ataupun yang di-engage oleh pihak Impuma bersetuju bahawa amalan rasuah sudah pun menjadi budaya di Malaysia, apa lagi dapatan yang mungkin agak memeranjatkan bagi Prof dan juga rakan-rakan apabila soalan itu ditanyakan, ini jawapannya dan dapatannya begini. Macam mana Prof boleh angkat selain daripada amalan rasuah sudah pun menjadi budaya itu? Ya, maksudnya okey. Jadi kita lihat di sini bahawa yang memeranjatkan ialah dalam kalangan belia ya, dan juga warga emas. Jadi yang dalam kalangan yang baby boomers tu mereka tidak menganggap rasuah sebagai satu budaya. Adakah ini menunjukkan kepada kita persekitaran yang berbeza? Sebab kita tengok belia mengatakan bahawa rasuah merupakan satu budaya. Warga emas juga percaya rasuah merupakan satu budaya ya.
Tapi ada golongan yang tidak menganggap rasuah itu sebagai satu budaya. Jadi ini merupakan satu yang kita patut kaji. Kenapa mereka tidak menganggap sedemikian? Ya, kenapa hanya orang muda dan warga yang, warga emas, ya, yang mengatakan bahawa rasuah sudah menjadi budaya, ya. Jadi adakah mereka lebih terbuka kepada amalan rasuah ataupun mereka terjebak dalam amalan ini, ya? So itu satu pertanyaan yang kita boleh kemukakan. Okey, apa yang saya rasa dapatan yang penting yang saya ingin nyatakan di sini ialah 57% daripada responden percaya rasuah ada kaitan dengan agama. Okey, hanya 57%, ya. Dan tetapi yang memerajatkan ialah lebih 90% yakin agama dan tokoh agama dapat memainkan peranan penting dalam mempentas rasuah. Okey, ini saya rasa sangat menarik. Tapi Nazri, ranking bila kita minta mereka rank kan, institusi mana yang lebih penting, mereka rank institusi agama paling rendah, ya, dalam membendung rasuah. Kerana mereka rank ibu bapa, institusi keluarga ataupun ibu bapa sebagai nombor 1, kemudian institusi sekolah nombor 2, dan hanya nombor 3 baru mereka lihat institusi agama. Jadi kita tanya, kenapa institusi agama ini rendah? Ya? Ini bererti orang awam tidak melihat institusi agama ini sebagai penting. Ya? Mereka melihat institusi agama ini gagal memainkan peranan dalam membentas rasuah. Dan pandangan ini datang daripada golongan muda, berusia antara 18 hingga 30 tahun. 39% pada mereka percaya yang sedemikian, dan 29% adalah golongan Melayu. Okey. Jadi kenapa kepercayaan kepada institusi agama ini sangat rendah? Apa silapnya, ya? Dan di ruangan komen juga ramai yang menyuarakan bahawa salah guna kuasa berlaku dalam institusi agama menyebabkan mereka tidak lagi percaya dengan institusi agama. Dan institusi agama ni termasuklah agama Islam, agama Kristian terutamanya, ya, kerana ada penyalahgunaan kuasa di situ dan salah guna kedudukan dan sebagainya, ya. Jadi ini yang kita harus perbaikilah. Prof, agak memeranjatkan dengan dapatan tersebut, walaupun mereka menganggap rasuah ada kaitan dengan agama dengan dapatan 57%, pelik juga. Mengapa yang baki itu tidak menganggap rasuah tiada kaitan dengan agama? Adakah mereka maksudkan amalan rasuah adalah satu amalan yang biasa? Tetapi apabila dapatan mengatakan bahawa kedudukan institusi agama berada di kedudukan nombor 3 itu, jadi agak muskil bagi saya lah. Kerana sepatutnya negara yang kuat beragama, tidak kiralah agama apa di negara kita ini, majoritinya agama Islam. Ada juga di kalangan bukan Islam yang beragama Kristian, Buddha ataupun Hindu, dan juga agama-agama yang sudah pun ada di negara kita. Tetapi apabila berada di kedudukan nombor 3 dan apabila ada ruangan komen yang Prof katakan mereka menganggap mereka tidak percaya kepada isu agama terpalit dengan isu rasuah, salah guna kuasa dan kedudukan. Jadi nampaknya ada isu struktur dan juga isu yang sistemik di lapangan. Jadi adakah perlu kita gusar dan bimbang dengan situasi sebegini, Prof? Tapi Nazri, apa yang menarik, Nazri, ada konsensus, ya, dalam kalangan 3 kaum majoriti di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India. 84% bersetuju bahawa rukun negara meninggalkan impak ke atas sistem nilai seseorang. Cuma kaum India mencatatkan nilai peratus yang rendah. Besar kemungkinan mereka melihat atau berpegang kepada kepercayaan bahawa agama dan politik harus dipisahkan, tak perlu disatukan dan sebagainya, ya, Nazri. Dan juga mereka melihat keadaan semasa di Malaysia ini, di mana ramai yang mempersoalkan kenapa pemimpin yang melakukan rasuah disanjung
Ya, kenapa pemimpin yang berintegriti, amanah, jujur, kita tidak angkat, ya. Tidak ada cerita-cerita mengenai mereka, dan kalau kita tanya golongan muda pun, mereka akan mengatakan sukar bagi mereka mencari role model, ya, dalam kalangan pemimpin kita, ya, sebagai sumber motivasi, inspirasi dan sebagainya. Ya. Jadi itu juga saya rasa meninggalkan kesan ke atas peranan agama tadi. Ya. Ya, Prof, adakah dengan kenyataan ini merupakan kajian akademik dan kajian di lapangan, siri wacana dasar dilakukan 6 topik yang utama itu, refleksi apa yang kita lihat di depan mata kita sekarang. Isu jemaah negara kita pergi umrah memasukkan sertifikat vaksinasi mereka menunaikan haji dengan wang rasuah dan mereka tidak rasa itu sebagai satu kesalahan. Mereka mampu orang kata pun berbelanja besar untuk anak-anak ke sekolah tahfiz, tapi sumbernya datang daripada wang rasuah. Jadi nampaknya seolah-olah ada korelasi yang jelas di situ, Prof. Ya, betul. Saya setuju dengan Nazrilah. Ini yang kita harus, ini merupakan satu yang membimbangkan, dan sepatutnya kita, sekiranya kita benar-benar mengikut ajaran Islam, rasuah merupakan satu yang amat bertentangan dan satu dosa besar, ya. Dan kita harus dalam kehidupan seharian kita menilai, ya, baik buruk tindakan kita, dan itu sebabnya Nazri, saya kata ia bukan lagi sistemik tapi endemik. Ya, dan memerlukan the whole of society approach, memerlukan pendekatan masyarakat, ya. Semua memainkan peranan yang penting dalam usaha kita untuk mewujudkan sifar rasuah untuk negara Malaysia. Dalam siri wacana dasar, satu topik yang diangkat adalah isu berkaitan peranan media dan juga engagement media dalam hal mencegah rasuah. Ini dekat dengan kami di Esrawani dan sentiasa menyokong accountability negara dalam memerangi rasuah dan menyiarkan hal-hal dan juga kes berkaitan dengan rasuah. Tetapi apabila pimpinan negara, pimpinan politik, pimpinan JLC dan badan-badan berkanun berkaitan dengan isu rasuah, senang mereka menuduh pihak media memutarbelitkan kenyataan. Pihak media tidak faham apa yang dinyatakan dalam persidangan media mereka dan sebagainya. Tetapi apabila mereka terpalit, mereka menuding jari semudah itu dengan pihak media. Jadi wajarkah pihak media berdiam diri ataupun daripada dapatan dalam siri wacana tersebut, di mana media Malaysia sekarang adakah terlampau senyap, dibisukan dengan pelbagai undang-undang dan juga akta-akta yang mengikat untuk membongkar isu-isu rasuah, ataupun penguasa elit ini berada di belakang sebagai pembiaya kepada media di negara kita? Okey, terima kasih Nazri. Saya rasa itu satu persoalan yang sangat penting. Daripada kajian ini, ramai yang mengatakan bahawa harus ada komitmen untuk menerima open data, kan? Yeah. Tapi kemajuan dalam perkara ini adalah terhad. Jadi Nazri, untuk wartawan mempertahankan kedudukan mereka dan mengatakan bahawa kewartawanan bersifat penyiasatan ini adalah berdasarkan kepada bukti, dan bukti-bukti itu dipersembahkan dalam bentuk data, dalam bentuk kerja lapangan dan sebagainya. Jadi ini sudah tentu akan memeliharalah pihak media daripada sebarang tuduhan yang tidak berasas. Okey. Jadi perlu ada keterbukaan data ini, ya. Baru kita boleh membuat penyiasatan berasaskan bukti. Okey. Jadi kewartawanan yang lebih bertanggungjawab, bersifat integriti sangat penting, ya. Jadi kita boleh menangani atau menyangkal tuduhan-tuduhan sedemikian. Okey, kebebasan bersuara juga, kalau kita lihat kewartawanan bersifat penyiasatan ini memerlukan sokongan. Perlu ada kebebasan bersuara, tapi kita lihat kebebasan bersuara sangat terhad. Okey, ada macam tadi Cik Nazri sebut, ada undang-undang, akta-akta yang menyebabkan bukan saja menimbulkan kebimbangan dalam
kalangan wartawan, tapi juga kebimbangan dalam kalangan golongan muda. Apabila mereka merasa ada keperluan untuk memerangi rasuah, sangat jelas, tapi alat untuk mereka guna untuk memerangi rasuah ini tiada. Kita ada Akta 711, Akta Perlindungan terhadap pemberi maklumat, tapi itu tidak dikuatkuasakan. Jadi ramai yang merasa bimbang. Jadi begitu juga wartawan, walaupun ada Akta Perlindungan ini, wartawan diserang dan dituduh sebagainya dan sebagainya. Tapi sebuah negara yang demokratik, sebuah negara yang ingin bergerak ke sebuah negara yang maju, kewartawanan bersifat penyiasatan ini perlu digalakkan. Bukan saja ia juga meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis, apabila ada debat-debat yang berlaku di media sosial dan sebagainya, ini harus dirangsang dalam usaha kita untuk memperbaiki keadaan, untuk kita membangunkan masyarakat, membangunkan negara dan sebagainya. Jadi untuk wartawan dan sebagainya, macam saya sebutkan tadi, mesti ada bukti-bukti yang mencukupi yang dapat mempertahankan pandangan anda lah. Tak bolehlah dalam kajian itu pun ada di ruangan komen mengatakan bahawa pihak media juga harus ada kebertanggungjawaban dalam mengeluarkan berita yang bukan semata-mata berita sensasi sahajalah. Kerana berita sensasi, untuk mewujudkan sensasi ini bahaya, terutama sekali bila kita bercakap tentang rasuah, kerana ia melibatkan imej negara. Apabila imej negara tercalar, maka kita lihat nanti tak adalah pelaburan luar masuk, dan sebagainya. Banyak impak dia ke atas pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Jadi sekali lagi di sini kita bercakap soal integriti lah. Okey, terima kasih Prof. Dan mungkin kita ada siri yang seterusnya. Nampak gayanya perlu ada sambungan perbincangan kita pada malam ini. Kita nak tahu juga rekomendasi daripada kajian ini. Apakah dapatan-dapatan yang perlu diberi perhatian oleh pemegang taruh supaya isu rasuah dapat disingkirkan ataupun dinyahkan. Bukan lagi kita berkaitan dengan menjadi budaya, tetapi kita nak sifar rasuah dan jadi sebuah negara yang matang berkaitan dengan memerangi amalan rasuah ini. Terima kasih Prof. Dr. Shakila Yaakob, pengarah eksekutif dari Impuma dan juga Profesor di Jabatan Sejarah Universiti Melaya. Dan itu saja berkaitan dengan Voices from the Ground, The Corruption Complex in Malaysia, satu dapatan yang dilakukan oleh pengkaji dari Universiti Melaya. Dan itu saja agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.